Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Prihatin. Ya, hari ini 4 September 2021, hari Sabtu, kita bersiaran di studio Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Perak, yang mana bersama dengan program Cambah Minda, Puan. Ya. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah panel jemputan khas untuk membincangkan program Cambah Minda kita, iaitu yang berusaha Puan Hanita Izam Abdul Rahman yang merupakan Timbalan Pengarah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM Negeri Perak. Juga jutaan terima kasih kepada audiens maya kita, iaitu merupakan belia dari daerah Hulu Perak. Terima kasih kepada semua, berikan tepukan. Alhamdulillah, kerana terperempuan walaupun hujung minggu tapi tetap bersama dengan kami untuk kita sama-sama menjayakan program Cambah Minda. Apa yang penting pada hari ini, ini makluman daripada pihak urustia, yang mana kita livekan di penerangan Perak Page, yang mana kepada audiens maya dan juga penonton-penonton, mungkin kita dah sharekan kita punya Facebook tadi ataupun ke grup-grup WhatsApp. Jadi kita akan pilih di kalangan penonton-penonton yang tolong like, komen dan share. Jadi kita akan tengok komen yang terbaik dan kita akan pilih pemenang-pemenang bertuah ini. Ada hadiah menanti anda. Okey. Konsep berdiskusi ataupun konsep program Cambah Minda ini adalah lebih kepada diskusi, bukan ceramah satu hal dia tak. Kalau macam kita dalam dewan kan, ceramah satu hal dia saja tak. Ini konsep dia berdiskusi, yang mana sekiranya ada persoalan ketika panel kita memberikan keterangan maupun poin daripada SKMM, sekiranya ada persoalan boleh terus ajukan kepada panel kita, insyaAllah. Dan juga sebelum kita teruskan ke acara-acara lain, suka saya menjelaskan berkenaan dengan latar belakang dan juga matlamat program, iaitu generasi muda negara merupakan sumber modal insan terbesar negara dan mereka berpotensi dalam menyumbang kepada pembangunan negara, seperti yang dinyatakan dalam dasar pembangunan belia negara. Program ini adalah untuk mengembeling keupayaan, peranan, sumbangan dan tenaga belia yang akan menentukan kekuatan dan ketahanan pembangunan sosial, ekonomi, politik dan teknologi dalam menentukan arah tuju negara pada masa hadapan. Dan saya kira sebelum kita serahkan kepada panel untuk sama-sama kita berinteraksi dengan audiens, apa kata sebagai ucapan pembuka tirai dan juga perasmian program Cambah Minda bagi tahun 2021, yang mana program Cambah Minda ini ada 4 siri. Bermula hari ini, Sabtu minggu depan, Sabtu lagi sekali, dan akan berakhir pada Sabtu penghujung September. Jadi bagi menyampaikan ucapan pembuka tirai dan juga perasmian pembukaan majlis, kita persilakan yang berusaha Tuan Haji Muhammad Taib bin Haji Ubah, Pengarah Pelangan Negeri Perak, bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Cik Jailani, salah seorang pegawai di Jabatan Penerangan, Puan Nita sebagai Timbalan Pengarah SKMM, para peserta belia, persatuan-persatuan belia atau ada yang peserta yang daripada Parlimen Belia yang saya nampak tadi, yang turut serta dalam perbincangan persembahan minda ini. Tahniahlah di atas program ini dan penyertaan para belia. Dan seperti mana yang telah dinyatakan oleh moderator tadi, ada beberapa objektif program ini dilaksanakan. Salah satu ialah sebagai satu persembahan minda di kalangan belia sebagai satu platform untuk menyuarakan idea dan pendapat. Dan kita faham hari ini belia kita adalah terdedah dengan pelbagai maklumat. Zai. Clear kan? Boleh teruskan. Okey. Kita para belia hari ini, kita sebagai satu generasi yang telah terdedah dengan pelbagai maklumat dalam dunia teknologi moden, dan saya pasti para belia kita
di negara ini merupakan belia yang begitu proaktif yang akan dapat menyumbang Ya, kita ada sedikit gangguan talian. Okey, terima kasih Tuan Haji, itu pengarah ada sedikit gangguan. Okey, ada. So, Ada gangguan Tuan, ada gangguan Tuan. Okey, silakan. ada gangguan ya. Dan Ya, so boleh saya mengharapkan program ini sebagai satu usaha yang memberikan manfaatlah untuk para belia, memberikan idea-idea dalam usaha kita membantu membangunkan negara ini sebagai sebuah negara yang membangun. So saya amat mengharapkan platform ini untuk kita sama-sama memberikan pandangan, idea yang bernas ke arah menyumbang idea baru dalam proses pembangunan negara kita pada hari ini. Jadi saya taklah berhajat panjang lebar dalam ucapan pembukaan ini. Hanya saya mengharapkan supaya para belia kita di negara ini, khususnya yang berada di negeri Perak, supaya bersama-sama dengan kerajaan cuba membendung, cuba bersama untuk counter the issue, kerana fake news ini berlaku di mana-mana tempat dan kadang-kadang boleh menghancurkan ataupun memporak-porandakan negara kita. So saya mengharapkan para peserta belia hari ini dapat membantu khususnya jabatan dan juga kerajaan dalam menyelesaikan beberapa isu yang berkaitan dengan fake news. Sebab tuan-tuan para belia hari ini bertuah dihadiri oleh seorang timbalan pengarah SKMM Negeri Perak yang berpengalaman dalam menangani isu fake news. Dan saya mengharapkan program ini akan dapat berjalan lancar dan akan memberi tumpuan berkaitan dengan isu-isu semasa. So saya ingat itu saja ucapan pembukaan daripada saya. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat, khususnya panel kita, Puan Nita, satu pegawai yang berpengalaman di SKMM dan adalah rakan tugas saya di Kementerian Komunikasi Multimedia. Demikian juga kita punya moderator, Saudara Jelani, dan khususnya para peserta yang sama-sama hadir untuk sama-sama menjayakan program ini. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program percobaan minda di kalangan belia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berforum. Ramai di kalangan netizen, ya, macam berlumba-lumba untuk sharekan sesuatu yang dirasakan macam kontroversi. Waimah, ya, padahal belum disahkan lagi. Tentu sahihkan. Belum tentu sahihkan lagi. Jadi sebelum kita teruskan kepada penguatkuasaan undang-undang ataupun jenis-jenis fake news, boleh tak kalau Puan ceritakan berkenaan dengan kita punya definisi berita palsu. Silakan Puan. Menjadi harapan saya ya agar kesemua belia yang menghadiri program pagi ini akan menjadi ejen untuk menyebarkan maklumat ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Sebab suka atau tidak suka, kita semua hari ini menjadi pengguna tegar sosial media, ya. Tak ada siapa pun rasanya dalam dunia hari ini yang tidak menggunakan sosial media. Ya, sudah pastinya apa yang jadi isu utama sekarang adalah mengenai berita palsu. So apa dia berita palsu tu? Ya, berita palsu tu adalah kandungan konten, ya, maklumat yang sengaja direka dan disebarkan oleh sesiapa saja di sosial media untuk menimbulkan kegusaran, ya, menimbulkan panik di kalangan pengguna, ya. Kita tidak pasti tujuannya, ada kalanya ia untuk meraihkan rating, ya, bagi mereka yang menjadikan platform sosial media sebagai menjana pendapatan. Sudah jadi trend sekarang, ya. Berlumba-lumba untuk meraih rating,
ya, dengan salah satu cara untuk mempromosikan produk, ya. Dan juga kita tahu di era pasca kebenaran post-truth era ni, banyak maklumat-maklumat yang dimanipulasikan oleh orang ramai di platform social media. Ya. Sebab tu, ya, kalau kita tengok dalam zaman pandemik sekarang ni, telah timbul satu perkataan dinamakan infodemic. Maklumat pandemik, ya, di mana itu ada satu cara pengguna social media menyebarkan maklumat palsu, ya, berkaitan dengan coronavirus, yang di mana dia boleh menimbulkan rasa panik di kalangan masyarakat. Itu yang menjadi kegusaran kita. Ya, dari situ timbulnya sampai satu tahap orang tak nak vaksin, orang banyak maklumat yang tidak bersandarkan fakta dan maklumat-maklumat pakar. Ya, kita tak rujuk pakar lagi. Ya, masyarakat lebih mempercayai info-info palsu yang mereka peroleh daripada jiran, daripada rakan, daripada ahli keluarga, tanpa menyemak dahulu sumber berita tersebut. Itu yang menjadi kerisauan kita, ya. Sebab dia berlarutan sampai akan menimbulkan pembaziran dari segi tenaga, kewangan, fokus kerajaan, kena pula menapis pula maklumat-maklumat tersebut. Padahal sebenarnya social media itu sepatut digunakan untuk tujuan yang baik, untuk mencari maklumat-maklumat yang sepatutnya supaya kita menambahkan ilmu. Tapi disebabkan oleh berita palsu, kerajaan terpaksa pula menjalankan satu lagi tanggungjawab, mengekang berita palsu. Jadi saya kira Puan, kita minta pengalaman seorang boleh. Daripada penonton kita yang mana mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Mungkin salah seorang, silakan. Kalau kita tengok daripada ramai-ramai audiens kita ni, kita ada 20 orang. Boleh tak kalau kita minta pandangan daripada Muhammad Ifat Zakwan bin Omar? Silakan. Saya nak kongsi kisah saya, kisah keluarga saya lah. Saya nak kongsi dengan anda-anda semua, rakan-rakan semua. Ayah saya ni, dia sebelum ni dia tak nak vaksin kan. Dia tak nak cucu vaksin. Jadi dia kata ada orang cakap ni, jadi dia bila mulut orang sampaikan maklumat yang salah ni, dia jadi memberi kesan kepada ahli keluarga, masyarakat lain. Ayah sendiri terkesan lah apa yang dia terima di media sosial. Okey. Ya, betul. Sampai ayah saya tak nak cucuk vaksin apa semua kan. Jadi kami pun tak tahu nak buat apa. Ayah saya dengar pula dah. Okey, betul. Jadi saya ambil langkah, saya daftarkan sendirilah untuk dia kan. Saya nak ambil langkah sendiri. Melalui KKM ke MySejahtera? Melalui MySejahtera. MySejahtera. Ada KKM. KKM punya web, okey. Website. Saya tolong daftarkan untuk dia dan sekarang ni alhamdulillah ada cucuk lah. Tapi baru-baru ni ayah bagi tahu ada orang share video yang letak sudu tu kan. Melekat. Letak sudu tu melekat tu. Jadi saya cakap tu bukan tu, tu memang badan kita memang bila dia lembab dia akan lekat lah. Berpeluh cakap dia. Berpeluh. So situlah dia memberi kesan yang banyak kepada keluarga saya dan masyarakat yang lain. Tanamkan di fikiran kita untuk mempercayai pendapat pakar. Apabila kita cuba untuk mendapatkan sesuatu ilmu, kita kena rujuk pakar. Contoh dalam bidang agama sendiri pun. Ya, kita kena rujuk pakar. Kita tak boleh sewenang-wenangnya minta pendapat orang yang tidak ada kepakaran. Betul. Begitu juga dari segi perubatan. Sepatutnya ya, segala pendapat pakar itu kita kena terimalah sebab di ilmu yang telah dipelajari bertahun-tahun, ya, bukan sewenang-wenangnya disebarkan begitu saja. Itu amat penting ya, untuk rujuk kepada pihak yang authorized dan mempunyai kepakaran. Bermula hujung tahun 2019 ya, dan berterusan hingga 2020 dan ajak sampailah tahun 2021, iaitu kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi macam-macam berita keluar kan. Orang kata masa tu dengan bermulanya daripada negara China masuk ke Malaysia, masa tu adalah orang kata sekatan pelancong dan juga penularan ini berlaku. Jadi kalau di pihak SKMM, apakah pengalaman ya,
fake news yang diterima aduan ataupun yang telah dijalankan oleh pihak SKMM. Jenis-jenis aduan ya. Ya, setakat okey. ini. Lagi, Puan. Untuk makluman ya, pelbagai jenis berita palsu yang ditangani oleh MCMC ya. Sebab kita kena faham ya, konsep social media itu global ya. Satu dunia ya, menggunakan social media, and every second, setiap 1 minit ya, beribu-ribu, beratus ribu bahkan ya berita yang masuk. Dan kita kena faham ya, konsep globalisasi ini, mana berita tu bukan dari Malaysia saja, tapi dari seluruh dunia ya. Adalah amat mustahil untuk kerajaan Malaysia menapis setiap berita yang masuk tu. Ya, tapi di MCMC kita ada satu platform yang dinamakan sebenarnya .my, sebenarnya .my itu. So kita dah tengok ya trending berita-berita yang 5 berita palsu teratas yang paling kerap ditangani di portal sebenarnya .my ya. Kalau kita tengok ya, dia ada 5 kategori. Satu, urus tabir kerajaan, di mana dia melibatkan program-program manfaat yang dijalankan oleh kerajaan, inisiatif kerajaan macam MyBSH, BPN 2.0 ya. Ya, bantuan Ya, bantuan mana itu pun telah disalahgunakan. Okey. Itu pun daripada situ pun dah wujud berita-berita palsu ya, untuk tujuan penipuan dan sebagainya. Ya. Manakala untuk jenayah juga kita ada juga aktiviti penipuan yang melibatkan penculikan, penyelundupan organ manusia ya, dan juga untuk kesihatan ya, lebih dekat dengan era pandemik ini juga isu-isu berkaitan dengan COVID ya, SARS, dakwaan-dakwaan palsu mengenai COVID, vaksin dan sebagainya ya. Dan juga keempat, kepenggunaan ya, melibatkan hal-hal pengguna termasuk isu halal haram, pencemaran makanan, produk-produk tidak berdaftar terutama kosmetik ya. Dan yang kelimanya berkenaan dengan keselamatan, berkenaan dengan kemasukan pendatang asing tanpa izin di sempadan, dan juga perintah kawalan pergerakan. Kalau kita tengok ya, perintah kawalan pergerakan ni pun macam-macam berita palsu yang timbul. Yang dikatakan darurat, tak darurat ya. Kita tak nak semak info yang daripada authorized person. Kita lebih mempercayai apa yang jiran sebelah kita kongsi ataupun ahli keluarga kita kongsi. Dan dia menimbulkan kegusaran lah. Dari segi ekonominya ya. Banyak faktor yang terkesan. Yang tu kita kena fikir balik. Kadang-kadang akibat berita palsu ni bukan saja kegusaran di kalangan masyarakat, malah negara sendiri impaknya. Pelaburan dan sebagainya ya. Perbankan, kita tengok contoh satu masa dulu tabung haji. Ya, begitu terkesan sekali di mana diakibat berita palsu ramai-ramai orang keluarkan duit daripada tabung haji. Dan dari situ mengakibatkan ramai golongan tua yang tercicil kota hajinya. Bayangkan impaknya sebegitu akibat berita palsu ya. Sepatutnya pergi tarikh lebih awal, tapi bila keluarkan maknanya dah dia punya lari, dia punya giliran ya. Lagi satu yang amat penting ya, sebab kita ada hari ni kita ada belia saya nak ingatkan para belia ya, adalah penting untuk anda membina satu reputasi digital yang baik di kalangan diri anda bermula dari hari ini. Mungkin dulu kita tak pernah fikirkan ya, tapi hari ini anda patut fikirkan ya untuk membina satu reputasi digital supaya jejak-jejak anda di laman sosial itu elok-elok belaka. Kenapa? Kerana pada hari ini bukan lagi mustahil ya, apabila anda keluar ya, tadi Ifat tadi baru graduate ya, Ifat nak keluar pergi bekerja nanti ya, syarikat-syarikat besar telah buat ya sekarang. Bukan saja nak tengok Ifat punya resume, CJ yang berderet tu, bahkan ya syarikat-syarikat besar dah mula merujuk social media, akaun social media anda. Dia nak tengok apa Ifat ni dekat social media, siapa Ifat ni, apa you tulis, apa yang dikongsi ya. Itu ada penting. Sebab itu kena screen balik kualiti rakan kita di social media, dengan siapa kita berkawan ya. Itu menimbulkan impak besar ke atas diri kita, kerana apa yang kita kongsi, tak kira tulisan atau gambar, akan kekal berada di alam maya sehingga bila-bila. Yang sharekan fake news ni sebenarnya apa yang ada dalam fikiran dia, Puan?
Kalau kita kira dia tahu yang aku share ni mungkin dah terang-terang salah atau terang-terang tak betul, ataupun memang dia tak tahu, memang dia belum semak lagi apa sebenarnya motif di sebalik apa yang dia share tu. Jadi boleh puan cerita sebenarnya apa yang ada dalam fikiran dia. So kalau kita tengok trend ya, tuan, sekarang ni trend kalau kita tengok di social media, dia lebih kepada rating. Ya. Para pengguna social media ni ataupun influencer kita panggil sekarang ya, nak kejar rating. Ya, tambah-tambah kalau dia ada produk. Ya. Tapi at the same time dia tak memikirkan komplikasi dia. Ke atas diri dia, ke atas masyarakat, ya. Bahkan lebih besar kepada negara. Kita tengok kes Ziyad baru-baru ni ya, bagaimana all netizen kita menyerang atlet Ukraine. Ya. Kat situ kita boleh tahu ya macam mana sikap netizen kita. Itu adalah amat memalukan apabila kita menyerang sesuatu orang di social media tanpa fakta yang jelas dan menunjukkan sikap buruk kita. Ya. Kita tulis benda yang ikut suka kita je ya. Itu adalah amat memalukan negara dan bahkan masa kes Azizul ya, Datuk Azizul hari itu pun berlaku juga kejadian yang sama ya. Bila mana kita menyerang atlet daripada negara luar. Itu adalah amat, sebab tu ya kita kena amalkan satu disiplin yang tinggi apabila mengendalikan social media. Sebab itu juga ya ada pendapat yang mengatakan apabila tengah marah, jangan duduk dekat social media, jangan menghadap keyboard tu. Sebab kita akan tulis benda-benda yang tak terfikir di akal kita ya, menggunakan sebab masa tu kita tidak waras. Betul. Ya? Itu sebab tu kena fikir baliklah. Sebab kita tak naklah menunjukkan kepada negara luar Malaysia ni ramai pengguna social medianya tetapi tidak ada kualiti. Ya, betul. Ya? Sebab tu apabila kita nak menyerang sesuatu negara menggunakan social media, make sure kita ada fakta yang jelas, kita berhemah menunjukkan kita ni kata sebuah negara Islam ya, agamanya Islam dan orang Melayu ya kebanyakan berbudi bahasa orang kan? Asia yang berbudi bahasa, tapi di social media kita memang champion lah, tapi championnya very negatif ya. Sehingga kan saya difahamkan ruang komen ditutup. Terpaksa tutup ya, dia terpaksa give up, surrender dia dengan orang Malaysia. Ya. Sebab tu kita kata senjata social media ni memang orang kata satu senjata yang kuat. Sebab tu tak mustahil ya sekarang ni social media ni digunakan kalau kita tengok penjenayah sendiri ya. Penjenayah sekarang tak perlu keluar. Betul. Ya, tak perlu keluar. Dia duduk di sebalik PC ke laptop ke ya, dengan all the kemudahan dia boleh buat apa? Dia boleh mencuri. Betul. Ya, dia boleh menjatuhkan maruah seseorang. Dia boleh menggodam apa saja jenayah, you just name it ya. Namakan memang boleh dibuat menggunakan platform social media. Scammer, bahkan nak serang satu negara pun dia boleh. Kan? Sebab tu kena hati-hati implikasinya ya, kesannya ke atas diri kita, masyarakat dan juga negara. Amirul Afiq Zulkarnain, mungkin ada persoalan ataupun mungkin nak share dengan puan dan kita semua, silakan. Boleh. Amirul Afiq Zulkarnain. Ada orang viral pasal kisah polis meninggal disebabkan komplikasi dos kedua. Okey, menarik ni. 4 April 2021. Ya. Okey. Dan bila berlakunya berita palsu tu, hal tu menyebabkan keluarga mangsa pun terkesan dengan berita palsu tu. Dan orang kata masyarakat sekeliling orang kata takut untuk terima vaksin tu dan menganggap benda tu negatif. Padahal vaksin tu berkata bagus untuk masyarakat, untuk negara. Ya. Okay, pada hakikat sebenarnya anggota polis tadi dia meninggal sebab apa? Dia tak meninggal, cuma orang kata berita palsu tentang dia saja meninggal. Memang tak ada pun polis meninggal. Tak ada, dia sihat je, dia cuma ada masalah jantung. Nampak tak? Nampak dekat situ. Implikasi dia dengan keadaan tak boleh rentas negeri ya. Pemerintah tak boleh rentas daerah. Bayangkan keluarga-keluarga yang jauh. Betul. Apabila mendapat berita tersebut, katalah anaknya di Kuala Lumpur dengan ya tak boleh nak balik tengok bapa, tiba-tiba dapat
menerima sebaran berita palsu macam ni. Betul. So banyak implikasi dia ya kepada jabatan dia sendiri sebagai anggota polis ya. So besarlah impak dia sebenarnya. Pengalaman sebab saya kerja dengan pusat vaksin, pemberian vaksin. Okey. Jadi Frontliners ke ataupun sukarelawan? sukarelawan. Okey, teruskan. Sebab saya selalu diajukan dengan bermacam-macam soalan lah daripada orang-orang tempatan untuk orang mengatakan betul ke hari ni boleh vaksin, betul ke esok boleh vaksin. Yang walk in. Walk in. Okey. Tapi hakikatnya benda tu tak boleh sebenarnya sebab memang kami tak tahu apa cerita pasal tu. Ya, punca Tapi dia ada dapat orang yang mana tokok tambah. Itulah ada orang tokok tambah benda tu. Macam daripada WhatsApp, daripada Facebook. Ya. Itulah dan sebagainya semua. Mungkin masa tu walk in hanya untuk 60 tahun ke atas saja. Sebab mungkinlah kan untuk 60 tahun ke atas saja, tapi kadang-kadang pihak-pihak tertentu dia kata semua. Dia kadang-kadang ada trend kalangan masyarakat yang nak jadi orang pertama yang dapat maklumat dan orang pertama yang menyebarkan maklumat tersebut. Itu yang jadinya. Apabila kita kadang-kadang mungkin intentionnya baik, intentionnya untuk berkongsi maklumat kepada masyarakat supaya maklumat tu dikongsi. Tapi kesalahan berlaku dekat kita sebab kita tak semak. Tak semak. Kita ingat bila berita macam tu ya, letak pula bila bawah tu dari doktor sekian-sekian. Hospital besar Ipoh. Terus kita percaya. Ya. Itu kadang-kadang benda tu ditokok tambah. Tak ada nama hospital besar, dapat dekat orang kedua dia tambah pula hospital besar Tak Ipoh. pasal-pasal yang nama tu. Kalau betul lah ada nama doktor tu kat hospital. Nayalah. Okay, daripada Rapel Bonaparte Gomes Tobias, netizen kita perlu ada sikap menonjolkan semangat nasionalisme di mana segala perwatakan kita akan memberi kesan dan impak secara langsung atas negara dan bangsa. Berita palsu boleh menjejaskan hak kemuliaan. Okey. Lagi banyak, kita sebenarnya ada hampir 50 penonton pada hari ini, alhamdulillah, termasuk dengan audiens maya kita dan juga penonton-penonton di luar sana. Okey, kadang-kadang orang ramai cepat percaya, cepat gelabah daripada Suryani Ghazali. Betul, bila terima juga Allah macam-macam lah. Saya pun mungkin ada pernah terima. Jadi kita, contoh macam saya perantau puan, tiba-tiba di sempadan katanya kena swab test kan, walaupun seseorang tu mungkin dia ada hal kecemasan memang kena balik, tapi bila sebenarnya tak ada pun masa tu kan. Tapi bila kita dapat benda-benda macam tu kita rasa jadi tak tentu. Kita takut betul. Dia nak Fatihah Abdul Jamin, dia nak jadi orang pertama yang nak kongsi maklumat. Betul. Yang hero. itu memang suka sangat be the first person untuk share maklumat. Konon-konon kita je tahu, orang lain tak tahu lagi. Betul. Dan kadang-kadang ada istilah yang mengatakan, dia kata saya sebenarnya saya nak semak je, dia post kat kawan dia dengan alasan betul ke? Tapi masalah yang betul tu dia tanya tu bukan kepada orang yang sepatutnya. Betul. Kan dah dapat kawan dia pergi pula tanya pula, dah tak semena-mena benda tu dah jadi viral. Mungkin puan dah cerita tadi kita ada portal sebenarnya.my. Dalam masa yang sama kita ada kumpulan respon pantas. Jadi pihak Kementerian Komunikasi. Jadi sebenarnya daripada kumpul isu yang dah diterima tu, mungkin apa tindakan daripada pihak SKM? Portal sebenarnya.com ni, .my ni dilancarkan pada bulan Mac 2017 ya. Dia sebagai satu sumber rujukan ya untuk bagi masyarakat untuk menentu kesahihan sesuatu berita yang tular ya. Kalau kita tengok ya, sejak bulan Mac tahun ini sehingga ke 15 Ogos ya, kita dah terima 183.8 juta layaran secara akumulatif ya. Secara purata ni kalau lebih kurang dari 10.5 juta hits setiap bulan ya. Tambahan peningkatan ni mendadak because of pandemik ni lah ya. Penurunan berita-berita palsu mengenai COVID, okey. So selain itu jumlah artikel kita buat naik di berkaitan berita palsu sahaja ya. Melibatkan negeri Perak secara umum dari tahun 2018 hingga Ogos 2021 sebanyak 43 artikel, di mana 7 daripada berkaitan berita palsu melibatkan COVID-19 di negeri Perak. Ya. Bagi kandungan berita palsu melibatkan COVID-19 ni, sejumlah 548 pula artikel telah diterbitkan ya.
Dan penjelasan ni untuk kita maklumkan untuk memupuk kewaspadaan kepada orang ramai lah ya, berkenaan kandungan. So dekat situ masyarakat boleh tentu sahihkan suatu kandungan. Kalau kita dapat, kita boleh tanya dekat situ untuk menentukan bahawa dia sahih atau tidak ya. Sebab dia dekat ruang web tu, maknanya ada untuk boleh, sebab komen. kita bukan setakat portal, kita ada Telegram, kita ada Facebook, kita ada Instagram juga ya. So kita nak mendidik pengguna ya supaya menyemak dulu sebelum menyemak fakta ya yang kita paparkan di masa ke semasa sebelum membanjiri penciptaan internet dengan berita-berita yang tidak sahih. Okey Puan, berkait dengan tadi persoalan, katalah saya nak semak dekat sebenarnya .my. Jadi biasanya berapa hari untuk kita dapat respon? Dia ambil masa. Kita kena faham ya, di dalam portal tu bukan MCMC saja. Kita ada semua agensi penguatkuasa, agensi kerajaan yang terlibat seperti Jabatan Kesihatan, so Kementerian Pengguna, banyak agensi ya. Dan semua maklumat-maklumat yang ditanya ataupun dipaparkan itu datang daripada agensi tersebut sendiri. Maknanya bukan MCMC yang keluar kenyataan sendiri. Kita tak boleh. Okey, maknanya daripada agensi yang berkait. Yes, maknanya maklumat itu tepatlah. Ya, tepat. Bukan betul. Datang daripada MCMC, ya. So yang tu kita mintalah ya, kalau pengguna-pengguna yang mendengar hari ini, bermula daripada hari ini kita masuk dalam portal ni. Artinya kita ada saluran Telegram, kita ada Facebook, kita ada Instagram. So mungkin, alasan tak boleh, tak tahu nak semak tu tak boleh dah. Jadi kalau yang Telegram tu apa nama dia, Puan? Sebenarnya .my juga. Sebenarnya .my juga? Ya. Okey, mana-mana yang ada Telegram, ada Twitter kan? Yes, boleh masuk. Sama juga Facebook? Sama juga. Ada juga, ya. Jadi saya kira tuan-tuan perempuan, ya, para pendengar semua, audiens Maya, boleh sharekan benda ni. Sebenarnya benda ni adalah yang sebenarnya. Ini sahih, dah tentu dah sahih. Kita tak nak ya, alasan-alasan yang selalu kita terima apabila kita menjalankan penguatkuasaan adalah alasannya saya tak tahu, saya kongsi daripada kawan sebelah, saya dapat daripada grup sebelah. Sama dengan kita seterusnya, audiens Maya, Nur Alia Diana binti Ahmad Rosli. Ada? Nur Alia Diana? Nanti kalah dulu saya buatkan benda tu, kawal diri kita dulu daripada share, dan apa yang kita kena buat adalah kita sendiri, kita kena semak dulu. Semak dan selidik dulu dari mana datangnya info-info yang kita dapat tu, sama ada yang sahih ataupun tidak, kan? Okay, dari mana datang sumber-sumber tu kan? Okay, baru kita boleh share. Contohnya kalau kita dapat info berkaitan pusat vaksin kan? Okay, macam saya sendiri juga bekerja sebagai sukarelawan dekat pusat vaksin. Jadi inilah. Okey, macam yang saudara Afiq ada beritahu tadi, kita dapat, ada sekali tu kita dapat satu WhatsApp daripada grup daripada mana tak kan, di forward kan, katanya ada boleh walk in kan untuk cucuk vaksin dekat dewan. Tapi kita sendiri tak tahu dari mana datangnya, atas arahan siapa, tiba-tiba ramai orang datang sebab untuk walk in lah. Jadi macam kesian lah kan, sebabnya kita akan suruh balik lah sebab vaksin tak cukup dan sebagainya. Kita betul, bayangkan kalau yang datang tu pakcik-pakcik, jadi masalah kat situ. Ya, bayangkan kalau makcik-makcik daripada pedalaman kan, naik motor. Sekiranya melibatkan itulah kita, kan? Betul. Anak-anak dah lah jauh, anak kat KL tak dapat bawa bapak, tiba-tiba bapak ni kena bawa motor jauh pergi pusat vaksin. Mesti marah kan? Jadi kita sendiri kena pastikan dulu. Betul. Kita kena pastikan dululah apa sumber dari mana datangnya info tu, sahih ke tidak. Tanya dulu daripada doktor ke, daripada mana ke, atas arahan kan. Okey? Bagus. Dan contohnya kalau kita boleh tengok, kalau berita-berita yang berkaitan dengan isu rentas negeri ataupun daerah kan, boleh kembali rentas negeri ni kan. Kita boleh tengok dekat page rasmi kerajaan lah, macam kalau isu tersebut kita boleh tengok dekat page MKN, itu Majlis Keselamatan Negara kan. Ada disertakan dia punya prosedur yang mana lah untuk fasa 1, negeri fasa 2 kan. Kalau isu yang berkaitan dengan kesihatan, kita juga boleh cek dekat page rasmi MKN. Bukan MKN, KKN, Kementerian Kesihatan Malaysia kan. Okey. Kalau tentang COVID, dekat laman web rasmi COVID, dekat Facebook pun ada. Janji ianya adalah agensi-agensi kerajaan lah yang kita sendiri boleh dapat sumber yang sahih.
Ada pengalaman tak mengenai berita palsu ni? Syahira. Kalau ikut pengalaman sendiri pun sama je macam Ifat punya keadaan, saudara Ifat punya keadaan sebelum ni. Ada impact tak ke dalam diri anda? Ada impact tak rasanya berita palsu tu? Sebenarnya macam kalau ikutkan, kalau kita macam kalau ibu bapa yang macam ada yang menolak vaksin kan, so kita sebagai anak tu sebenarnya adalah efek dia juga, sebab kadang-kadang macam ada setengah orang ni dia lebih percaya kepada macam vaksin yang golongan yang tolak vaksin. Macam jiran-jiran, lepas tu ada macam saudara mara juga yang macam sama-sama nak tolak. Jadi kita pun macam terkesan lah sebab kita nak dorang vaksin, tapi macam kita sendiri susah nak macam nak tegakkan kebenaran pasal vaksin tu. Okay, daripada Syafiq Rosidi, daripada Felda Besar 5 puan. Okey. Oh, dia kata line clear dan perisi yang menarik, jangan sebarkan berita palsu pesanan daripada Syafiq Rosidi. Okey, daripada Puan Nur Laila Nur Laila Abdul Aziz, apa komen panel jika kita katakan hukuman yang dikenakan akta yang ada sekarang ni oleh pihak berwajib kepada pesalah berita palsu begitu ringan, membuatkan netizen kita tidak takut. Jadi puan boleh nyatakan akta-akta yang telah digubal dan adakah ringan sebenarnya kepada pesalah-pesalah ini? Silakan. Okay, tak kena lagi dia kata ringan tu. Okey, untuk berita-berita palsu ni tak kira lah sama ada COVID atau tidak peruntukan undang-undang sedia ada yang kita guna pakai adalah kanun kesiasaan di bawah Akta 574 yang ini dikawasi oleh PDRM, dan juga Akta Komunikasi Multimedia 1998 Akta 588 itu adalah instrumen yang guna pakai untuk perundangan dalam menangani akta berita palsu lah Namun langkah mengemas kini serta penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada ni akan dijalankan secara berterusan bagi memastikan peruntukan undang-undang terbabit terus kekal relevan selaras dengan peredaran masa Kalau kita tengok telah cuba dibahaskan dan untuk diperbaikilah. Okey, untuk sekarang ni penyebar berita palsu boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiasaan Akta 574 tadi yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya pendakwaan juga turut boleh dibuat di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi AKM. Oh, ada juga 233 So yang ini yang dia kata tadi 50,000 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya. Wah, 50,000. 50,000 tu setiap satu kesalahan, setiap satu posting So bayanglah kalau banyak posting-posting dibuat. Kalau ikutkan daripada tahun 2018 hingga Ogos sehingga Julai 2021 sejumlah 129 kes telah disiasat oleh MCMC berhubung dengan penyebaran berita palsu. 8 daripadanya telah dibawa ke mahkamah dengan 9 pertuduhan. Usaha ini usaha yang dijalankan MCMC ini akan diteruskan selaras dengan laporan oleh orang awam jugalah. Mana orang awam boleh buat laporan apabila melibatkan berita palsu, terutama apabila benda tu boleh melibatkan keharmonian masyarakat dan juga negara. Betul kan? Sebab tu jangan sewenang-wenangnya. Mungkin kita rasa sebab benda tu hukuman tak keras, tak cukup keras. Tapi kita kena ingat undang-undang kita sebenarnya masih baru. Kita bermula daripada tahun 1998, antara negara terawal yang punya undang-undang cyber ni. Masa tu mungkin kita tak berpandangan jauh, yang mana kesan penggunaan social media ni begitu besar kat atas masyarakat. Betul. Sebab tu penambahbaikan masih boleh dijalankan untuk mengekang tu. Tapi di segi MCMC sendiri dan kerajaan, kita memohon agar masyarakat juga mengamalkan kawalan kendiri. Mana kita sendiri kena berdisiplin dalam penggunaan social media ini. Sebab mustahil seperti mana saya kata tadi, kita nak semak setiap rakyat negara kita. Kita nak monitor setiap MCMC ni, nak kena monitor setiap penggunaan social media masyarakat. Kerja lain lah pula kan. Tambah-tambah kebanyakan penggunaan itu adalah bersifat peribadi.
Yang itu yang amat penting ya. Tapi selain daripada itu, kerajaan Malaysia juga ada kerjasama yang baik ya dengan penyedia platform media sosial sedia ada seperti Facebook, Google, Twitter ya, di mana kita juga mendapat kerjasama mereka apabila melibatkan kes-kes yang menjejaskan negara, untuk padamkan kandungan-kandungan yang melanggar undang-undang negara kita. Ya. Mana tindakan undang-undang pasti akan dikenakan kepada pesalah. Tak boleh lari. Tak boleh lagi. Dia tak ada istilah. Dia kata, ni saya punya social media, saya suka seperti saya nak tulis apa. Dia tak boleh lari ya. Sebab kita tahu dalam penggunaan social media ni, ada pakar-pakar dia. In fact, MCMC sendiri ada pasukan forensik dia sendiri yang boleh menjejaki anda di mana saja anda berada. Ya. Okey, kita tengok kalau daripada Rafael Bonaparte ini Gomez ni, social media perlu digunakan dalam kadar efficient untuk bantu kongsi maklumat sahih saja. Dan kita sebagai keluarga Malaysia, ini tagline kerajaan sekarang, keluarga Malaysia, sama-sama kita prihatin lah ya, tanggungjawab. Sensitif lah ya. Betul. Okey, seterusnya kita ada denda tersebut bukan setakat memberi denda tapi suatu usaha untuk memberi pengajaran kepada rakyat memastikan keharmonian negara. Najmuddin, ada Najmuddin. Najmuddin, silakan. Berita palsu ni memang banyak impak buruk dia kepada setiap masyarakat, individu ataupun negara sendiri lah yang terpalit dengan berita palsu ni. Contoh-contoh penyebaran ni kadang-kadang ialah kalau contoh boleh menyebabkan benda yang tak salah, keluarga, individu kena kecam, kena mengalami tekanan dan sebagainya. Itu merupakan satu, orang kata, kesan jangka panjang lah. Macam contoh yang dikatakan meninggal, tak meninggal lagi. Yang macam polis kita tadi tengok kan? Macam artis pun kadang-kadang terpalit kan, berita palsu kata dah meninggal, dia duk ada. Tambah orang awam macam kita, masyarakat, tentang pemberian dos vaksin, kesan vaksin, situasi keadaan darurat kan. Jadi berita-berita tu kalau bukan dari pihak yang sahih boleh menyebabkan kekacauan menyebabkan masyarakat dalam keadaan yang gelisah. Zawadi sendiri ada pengalaman tak? Saya terima ataupun sebar? Banyak sebenarnya kan. Kita tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp, saya sendiri pun banyaklah terbaca, tapi kita faham tak semua berita yang kita terima tu kita boleh putuskan sebagai info yang boleh kita guna pakai sebelum ada penerangan ataupun perincian yang lebih jelas kan. Jadi contoh dalam WhatsApp, vaksin contoh yang paling jelas lah. Vaksin kadang kita dapat WhatsApp berangkai kata siapa yang belum vaksin boleh terus ke pusat vaksin. Jadi orang ramai datang berpusu-pusu, beratuk, tunggu lama kan, sampai dekat depan pintu vaksin lagi kena balik. Jadi itu satu yang menyusahkan lah. Jadi kita nak ingatkan kepada mereka ni, walaupun ada kebebasan bersuara diberikan, tidak bermakna mereka boleh berbuat apa-apa secara sesuka hati. Jadi mungkin Puan boleh ceritakan apa itu kebebasan bersuara dan apa yang sepatutnya kita boleh bersuara. Sedia Puan. Okey. Pak, kebebasan bersuara tu bukannya satu platform ataupun lesen penuh. Untuk kita bertindak sewenang-wenangnya, bercakap ikut apa yang kita nak. Ya? Kita kena ingat ya, kita masih dilindungi oleh undang-undang. Whatever it is. Ya? Sebab untuk jadi satu masyarakat yang tinggi tamadunnya, ya, kita kena ada undang-undang. Tak kira apa saja pun, in fact dalam tugasan harian pun kita kena ada dia punya in fact dalam solat kita dia ada undang-undang dia sendiri. Ya? Kena ada. Sebab tu dalam hidup masyarakat pun kena ada undang. So kita kena hormatkan undang, kita kena ikut undang-undang. Suka atau tak suka, ya. Tak bermakna kebebasan bersuara tu kita boleh bercakap apa kita nak. Kita boleh bercakap, betul, tapi masih tertakluk kepada undang-undang, masih tertakluk kepada
keadaan sekeliling kita, budaya kita, masyarakat kita, ya, kita juga sebagai rakyat Malaysia, kita masih berpandukan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, ya. Kerajaan mendapat kebebasan untuk melakukan pelaporan, perkongsian, perbincangan, ya, kritikan dan juga memberi pendapat berhubung sesuatu situasi itu, ya, secara terbuka terus perlu dikekalkan. Namun, ya, ia harus juga dibuat secara yang berhemah, tidak mencetuskan sebarang masalah sosial ataupun menjejaskan keselamatan negara. Itu yang penting. Itu yang penting, ya. Sebab kita kena fikir tindakan kita itu impaknya bukan ke atas diri kita, tetapi masyarakat, negara, bahkan kadang-kadang agama, ya. Betul. Itu yang kita tak nak. Bahkan contoh paling simple sekali kalau kita tengok ya, berita palsu membabitkan katalah satu kedai, ya, contoh pasaraya. Ada orang buat posting kata pasaraya ni kononnya 5 kaki tangannya positif. Ya, kita ni katalah kita kebetulan kita duduk dalam lingkungan persekitaran. Mana kedai itulah yang hari-hari kita pergi. Kita pergi takut. Kita tak semak, kita terus share. Bayangkan implikasi dia, ya, ke atas ekonomi. Betul. Menjejaskan pendapatan pasaraya pekerjanya. Pekerja tersebut. Ada kemungkinan pasaraya itu ditutup, pekerja kehilangan pendapatan dan sebagainya. Disebabkan oleh perbuatan kita. Ya, pengguna dah pembeli dah tak pergi, jadi terpaksa tanggung kerugian. Ya, itu belum cerita pasal masjid ditutup sebab berita palsu. Keluarga jangan dihampiri because berita palsu kononnya satu keluarga ni COVID, padahal tak ada pun. Ya, kita ni kan di satu ketika ada satu insiden di mana kita nampak ambulan pakai PPE datang depan rumah orang, dah satu keluarga tu kita kata kena COVID, sampai anak-anak kecilnya pun tak boleh main, tak boleh pergi sekolah dah sebab ada COVID. Okey, kita tengok komen daripada penonton penerangan Perak Page kita, ya. Fatihah Abdul Jamin, mungkin mereka mengambil sikap sambil lewa kerana belum dikenakan tindakan undang-undang, belum lagi, tunggu. Okey, seterusnya janganlah. Okey, Kalai Wani, persekongsian berita palsu boleh mewujudkan permasalahan dan menggugat keharmonian. Betul? Say no to fake news. Daripada Khairul Firdaus, apakah kaedah yang boleh dilakukan, ini persoalan apakah kaedah yang boleh dilakukan oleh pengguna media massa dalam memperkasakan dan membendung penularan berita palsu? Peranan MCMC selain daripada penguasaan, nak tangkap orang, nak denda orang sebagainya, kita juga menjalankan advokasi, ya, menjalankan kempen-kempen pendidikan kepada masyarakat agar sentiasa menggunakan internet secara berhemah. Jangan buat atau wujudkan kandungan unsur berita palsu, kerana kerana ia adalah berita palsu tu dia menggunakan satu penggunaan internet yang salah, ya, dan juga boleh menjejaskan keteraman negara, keteraman awam, ya. Walaupun kita bebas guna internet, tapi kebebasan ini bukan maksud kita boleh bohong, ya, kita boleh mengaitkan mana-mana orang, ya. Kerana sikap ni ada satu sikap tidak bermoral bagi masyarakat Malaysia. Kita tengok ya, selain daripada berita palsu macam ni, kita juga ada unsur-unsur cyberbully kat dalam tu, kan. Unsur-unsur boleh tak puan bagi tahu contoh cyberbully ni macam mana? Mungkin ada yang cyberbully ni lebih kepada bully, ya. Dulu kita bully kat sekolah sama-sama kita. Kan, umur lebam apa semua, tapi bully di alam cyber ni, pembulian dilakukan secara gambar atau tulisan, lebih kepada aspek fizikal seseorang. Mengutuk. Bayangkan kata tuan moderator ada kawan di Facebook 1,000 orang. Saya 1,000 orang. Apabila satu-satu posting dikongsikan, bayangkan 1,000 orang buat komen, 1,000 orang di komen. Dan ini lebih menimbulkan implikasi yang tidak baik dari segi mental seseorang, ya. Bahkan perkara ini melibatkan banyak melibatkan pelajar sekolah, ya. Kalau kita tengok di luar negara telah ada kes-kes bunuh diri melibatkan bully cyber ini, ya. Lebih kepada kutukan terhadap fizikal, bentuk badan seseorang dan sebagainya, which is satu
pada saya ada satu sikap yang tak bermoral lah. Ya, ya. ya. We cannot do that, and then tak boleh sepatutnya kita untuk komen fizikal seseorang, ya, sebab itu Betul. kurniaan Tuhan. Ya. Apa kuasa kita nak ubah, kan? Betul. So kita cuba elakkan. Okey, seterusnya kita bersama dengan audiens maya kita, Belia Hulu Perak. Amizan, mungkin ada perkongsian, silakan. Mungkin juga saya nak ambil kesempatan ini juga, mungkin nak bertanyakan beberapa soalan. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Amizan daripada Hulu Perak juga, mewakili Dewan Belia Negeri Perak dan juga Majlis Belia Daerah Great dekat sini. So mungkin soalan saya mungkin kepada Puan Hanita. Mungkin Puan boleh berkongsilah kepada rakan-rakan di sini, di Audiomaya dan juga di layar Facebook. Selain daripada fungsi SKMM untuk membasmi berita palsu, mungkin Puan boleh berkongsi kepada rakan-rakan yang lain, apakah fungsi ataupun perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat yang melalui SKMM Negeri Perak sendiri. Dan soalan yang kedua, yang terakhir, mungkin saranan ataupun tips kepada golongan belia, macam mana nak elakkan daripada menyebar berita palsu. Mungkin dalam 2-3 tips. Itu saja soalan saya. Okay, Amizan sendiri ada pengalaman tak? Mungkin boleh share sebelum Puan Hanita menjawab soalan tu. Mungkin ada pengalaman ke? Boleh share dengan kami? Baik, pengalaman berita palsu mungkin kalau kita tengok dari segi dekat Great sendiri, mungkin saudara Amir Afiq ada menyebut tadi yang terbaru mengenai pengenalan berita palsu mengenai seorang anggota polis yang meninggal akibat daripada suntikan dos kedua vaksin. So daripada itu sebenarnya memberi impak kepada masyarakat di Hulu Perak khususnya untuk menerima vaksin. So saya juga dapat laporan daripada doktor di Klinik Kesihatan Lenggong bahawasanya masih ramai lagi masyarakat yang mempercayai sebenarnya vaksin ini sebenarnya boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan komplikasi anggota kita dari segi penyakit jantung dan sebagainya. So sebenarnya peranan yang perlu ada juga dalam kalangan belia untuk membantu frontliner khususnya Kementerian Kesihatan MKN untuk kita memastikan segala berita palsu yang ada ni khususnya mengenai ketidakbenaran mengenai vaksin dapat diatasi dengan baiklah. So antara berita yang mengejutkan kalau kat sini pengalaman tu mesti apa yang saya sebut tadilah mengenai seorang anggota polis meninggal. So dia menyebabkan masyarakat masih lagi takut untuk menerima vaksin itu sendiri. Kadang-kadang mungkin insiden tu di Great sendiri. Tapi kalau kita tengok sebelum ni, netizen, saya adalah sembang-sembang dengan masyarakat semua. Dia ambil contoh yang negara luar pun. Dia kata kena stroke, ada yang meninggal. Mana Amerika, dia kata. Bukan setakat berita, ya, gambar sendiri. Gambar kejadian yang tak berlaku di negara kita. Kan yang berlaku di negara kita. Dan so maknanya agensi kerajaan ni terpaksa bergerak pula untuk tenaga kerja terpaksa diguna pakai pula untuk membenteras pula, ya, menafikan juga perkara tersebut, ya. Bayangkan rugi manpower kita. Betul. Ya? Saranan tadi Puan mungkin untuk belia. Okey, untuk tadi Amizan ya. Amizan ya. Untuk mengatasi penularan berita palsu ni, banyak program-program advokasi ya yang dijalankan oleh MZMC. Selain daripada kita ada mewujudkan portal sebenarnya.my tersebut, ya, kita juga ada program-program seperti Klik dengan Bijak, ya, yang kita jalankan khusus kepada pengguna sosial media. Kita ada kempen itu, kita ada kempen sebenarnya.my, dan juga untuk belia-belia di daerah Hulu Perak, ya, saya rasa anda amat bertuah kerana kita punya sebuah pusat internet di Penggalang Hulu, ya, dan juga di Great, di mana kedua-dua petugas kita yang terdapat di kedua-dua pusat internet itu adalah petugas yang amat berkaliber dan rajin membuat program-program advokasi kepada masyarakat, khususnya kepada belia dan juga para pelajar, ya. Dan juga pihak MCMC suka menyarankan kepada orang ramai, ya, agar sentiasa menggunakan internet secara berhemah juga. Jangan buat serta wujudkan kandungan berita palsu, dan kita minta supaya para belia ini juga menjadi ejen, ya, untuk mencegah pembenaran berita palsu ini dengan membantu masyarakat membuat repost balik maklumat-maklumat daripada authorized platform. Contohnya kalau berkenaan COVID,
daripada MKN, daripada Jabatan Kesihatan ya, untuk kita kongsi dengan masyarakat. I'm very sure ya, saya pasti ya, setiap belia-belia di contohnya Dewan Belia dan sebagainya punya satu platform grup WhatsApp dan sebagainya, supaya kita jadi ejen untuk repost balik posting-posting yang benar ini, yang ada authorized yang dikeluarkan oleh badan-badan yang ada authority ya. Sebab tak semua masyarakat pergi ke website tersebut. Betul, tak betul. semua masyarakat yang mungkin golongan-golongan yang tua ya, dia tidak ada masa pun nak pergi semak, nak pergi cari maklumat. So bila dapat pada kita, peranan kita yang lebih arif kepada social media, kita gunakan peranan tersebut untuk sebar maklumat-maklumat yang benar, yang sahih. Ya. Saya amat menghargai sekiranya para belia yang ada hari ini dapat membantu pihak kerajaan untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang betul, dan di samping itu untuk mengekang berita-berita penularan berita palsu di dalam negara. Okey, tahniah atas penganjuran program hari ini yang membawa isu semasa terbaik dalam mendidik masyarakat hari ini. Penerangan Perak. Ya. Okey, Ayuni Husaini, terima kasih. Okey, daripada Razman Rozaki, apa lagi fungsi SKMM selain daripada menguatkuasakan berita palsu? Itu soalan pertama. Soalan kedua, apa lagi fungsi benda yang sama. Selain daripada membendung berita palsu, itulah penguatkuasaan dan juga kaedah membendung berita palsu. Mungkin Puan boleh secara ringkas lah. Secara ringkas ya, MCMC ni peranannya ada dua lah yang major role dia ya. Di samping penguatkuasaan ya, membantu menangani penularan berita palsu ya, mengawal selia undang-undang ya, atau kita juga berperanan untuk memastikan negara kita mendapat liputan komunikasi yang baiklah dengan kewujudan infra di seluruh negeri Perak ini ya. Yang itu ramai tak tahu juga, tugas MCMC adalah mengawal selia ya, kandungan private TV station dan private radio station, dan kita juga mengawal selia Akta Pos ya, mana Pos Malaysia, syarikat-syarikat kuliah itu di bawah kita. Kita juga Telco terlibat telco mana? Telcos itu Telcos ya. Sekali juga ya. Kita memberi lesen kepada syarikat Telcos. Ya. So itu adalah salah peranan MCMC lah ya. Undang-undang dan juga penyediaan infrastruktur komunikasi negara. Ya. Okey, saya rasa ini yang terakhirlah perkongsian daripada penonton maya. Kita netizen bergantung kepada maklumat dikongsikan di landasan digital lantaran keberangkalian terdedah maklumat palsu sangat tinggi. Ini sebabkan ya benda tanpa sempadan Puan ya. Siapa-siapa je boleh share ya. Terima kasih Safa Nur Hisham. Dan banyak lagi sebenarnya, komen banyak lagi. Dan saya sebagaimana yang saya bagi tahu awal-awal tadi, kita bukan hanya live Penerangan Perak page ini bukan hanya kita nak baca ataupun nak tengok komen-komen yang telah diberikan, tapi kita akan memilih dua orang pemenang dua orang pemenang. Komen terbaik, komen terbanyak ya dapat hadiah misteri. Okey, saya umumkan pemenang untuk penonton terbaik adalah Jeng. Kita jumpa sekejap lagi. Okey Puan, soalan yang terakhir. Selain daripada kempen tidak pasti, jangan kongsi. Mungkin ada apa-apa lagi dan juga kesimpulan lah. Ya, selain daripada okey, silakan. Okey, untuk para belia yang bersama kita pada pagi ini ya, saya ingin tekankan supaya kita menjadi seorang anggota masyarakat yang bertanggungjawab ya, dan anda sebagai pengurus sosial media bukanlah sekadar dimaklumkan berhubungan penyebaran berita palsu. Sebaliknya kita perlulah sentiasa berwaspada ya, ketika menentusahihkan sesuatu maklumat tersebut sebelum muat naik dalam platform sosial media. Sebab kita adalah orang yang menggunakan sosial media hari-hari, setiap saat, setiap masa. Betul. Ya. So pastikan ya, fikir implikasinya, akibatnya ya, tak pasti jangan kongsi ya, semak sebelum sebar ya. Sebab kita nak jadi satu masyarakat yang bertamadun, masyarakat minda kelas pertama ya. Kita tak nak menjawab ada setan kita sebagai orang Islam, masyarakat yang beragama. Ada kita nak menjawab yang dekat atas tu. Ya, betul. Ya. Kita tak kira
ya macam mana pun kita nak jadi famous, kita nak buat jualan hits ke, kita nak jadi influencer dan sebagainya, kita kena faham kita masih tertakluk kepada undang-undang, kita masih ada batas-batas ya untuk menjaga batas-batas keharmonian negara, negara kita berbilang bahasa dan sebagainya. Kita jaga nama baik kita, kita jaga nama baik negara kita jaga nama baik agensi kita ya. InsyaAllah tulis yang baik-baik dan fikir yang baik-baik saja. Kalau ada agama pun ada tukang cantik baik, tukang cantik yang buruk, rakib atik. Ya, kiri kanan tu ada. Kita mungkin boleh tipu masyarakat dengan menggunakan fake profile, kita pakai nama lain, gambar lain untuk membuat posting-posting palsu, tapi kita tak boleh nak tipu yang dekat atas tu. Ya. Yang itu dia kena dicatat setiap amalan kita. So fikir balik ya sebelum kita nak buat satu posting ya, dengan tambah-tambah dengan tujuan untuk meraih populariti ya. Tak ke mana ya. Tak ke mana benda tu. Raih populariti dalam masa yang sama menghentam orang lain. Kan? Kita tengok sensitif masyarakat sekarang tak terfikir di akal sampai buat posting berdasarkan kematian seseorang nak meraih hits ya. So tolonglah ya. Kita have to be rational ya. Kita kena ada kita ni masyarakat yang beradab ya. So kena hormat masyarakat sekeliling kita. Ya, tak pasti jangan kongsi, semak sebelum sebar. Ya. Saya kira kesimpulan daripada Puan Hanita tadi sangat membina lah pada kita semua, terutama pada saya, kepada rakan-rakan audiens Maya dan juga penonton-penonton di Penerangan Perak Page. Alhamdulillah, terima kasih Puan ya, hari ini daripada 8.30 pagi Puan Hanita dah sampai ya. Kita lah semangat ya. Kita live tadi jam 10, maknanya sejam setengah sebelum live Puan Hanita dah sampai ke sini. Alhamdulillah di studio. Dia jadi muda. Jiwa muda Puan ya. Okey, kita bersiaran di studio Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak. Sebelum terlupa, tadi dah jeng-jeng-jeng, nama belum sebut lagi. Okey, announcement. Pemenang penonton bertuah pada hari ini 2 orang. Okey, sebelum saya bacakan, saya nak bagi tahu bila saya sebutkan nanti berhubung dengan pihak urusiah yang diketuai oleh Encik Fauzi Rosli, boleh berhubung dengan beliau dan juga kaki tangan. Pemenang pertama adalah Muhammad Nazri. Okey, Nazri. Tengok siapa yang tengah live tadi yang nama Nazri, tolong. Dan yang kedua, Rapel Bonaparte Gomez. Okey, 2 orang Tahniah. Nanti berhubung dengan pihak Rusia dan saya kira itulah kita berakhir di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Jabatan Penerangan Perak. Okey, dengan ini kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.